Muhammad Azmi bin Muhammad Nizah, pensyarah kursus integrasi komuniti CLJ 1012 yang dimuliakan Encik Muiz bin Muhammad Rusli, guru bimbingan dan kaunseling selaku panel kita pada malam ini, dan rakan-rakan serta hadirin yang saya kasihi sekalian. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiring restu ilahi. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam menghadiri majlis bual bicara Komuniti Sejahtera Aspirasi Negara. Untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, program ini merupakan anjuran khas kursus integrasi komuniti semester 2 tahun 2020 dan 2021 di bawah naungan Dr. Muhammad Azmi bin Muhammad Nizah dan disertai oleh 39 orang pelajar kursus integrasi komuniti Universiti Sains Islam Malaysia. Majlis pada malam ini dibahagikan kepada dua sesi, iaitu pada sesi pertama, ceramah yang akan disampaikan oleh panel kita, iaitu Encik Muiz, dan diteruskan lagi dengan sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab daripada para hadirin sekalian. Kompang bergema pusaka bangsa, dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Tanpa melengahkan masa lagi, suka untuk saya memperkenalkan serba sedikit tentang panel kita yang segak berkacamata ini. Nama diberi Encik Muiz bin Muhammad Rusli. Beliau merupakan guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor dan telah berkhidmat selama 14 tahun. Beliau telah dilahirkan di Johor pada 23 September 1983. Latar belakang pendidikan beliau ialah beliau telah mengambil Diploma Pengajian Islam Al-Quran dan As-Sunnah, seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda Usuluddin di Universiti Al-Azhar Mesir. Malah, beliau juga pernah menuntut di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang sarjana kaunseling pada tahun 2015. Nampaknya, panel kita ini bukan calang-calang orang ya. Beliau juga merupakan tetamu jemputan radio, penulis skrip dan pelakon drama di IKIM FM dan ahli pengkarya guru KPM. Tuan, apa khabar ya? Alhamdulillah, saya sihat. Dengar suara saya, Ashikin? Dengar, jelas tuan. Okey, baik. Cun. Dah bersedia? InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Nampak manis je wajah. Semangat saya malam ni. Baiklah. Allahu Akbar. Bergetar tulang rusuk saya. Allahu Akbar. Sebelum saya memulakan bual bicara ini, izinkan saya untuk memberi sedikit mukadimah. Jadi, seperti yang kita semua sedia maklum, untuk menjadi sebuah negara yang bersatu padu dan aman daripada pertelingkahan antara pelbagai komuniti, kita seharusnya menjalinkan kesejahteraan antara kaum. Pastinya hadirin sekalian sudah tidak sabar lagi mendengar pencerahan daripada penceramah kita pada malam ini. Tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita mulakan dengan persoalan yang pertama. Boleh ya tuan? Boleh, silakan. Okey. Cuma Ashikin, saya tahu saya dapat soalan-soalan, tapi boleh tak kalau saya teruskan sampai habis, insyaAllah? Boleh lagi dalam pada masa yang sama kan? saya menjawab jugalah beberapa soalan yang dah ditanya tu. Okay, Ashikin, ya? Boleh. Sebab salah pula saya rasa ni. Tak apa. Kalau tak boleh saya balik. Boleh. Tak boleh saya balik. Boleh tuan. Tak apa, lagi penyampaian tu lagi sampailah. Mungkin apa yang tuan nak sampaikan tu lagi penuh dan mendalamilah untuk kami mendengar. Boleh dipersilakan. Okey, dah boleh mula rasanya. Kalau saya tak nak mula? Tak, saya gurau je. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati para pensyarah, pengarah bual bicara, Ashikin sebagai moderator serta rakan-rakan para penonton, tuan-tuan dan cik puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun dalam program yang dirancang khusus untuk anda semua bagi memenuhi keperluan mata pelajaran anda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, para penonton yang dikasihi sekalian, suka untuk saya bercerita sedikit sambil-sambil saya memperkenalkan diri saya. Baik. Terima kasih Ashikin kerana memperkenalkan sedikit tentang diri saya. Saya nak perkenalkan diri ini bukanlah kerana nak tunjuk saya hebat, tidak. Bukan kerana nak tunjuk saya ini wow, hebat, luar biasa, tidak. Tetapi supaya anda tidak memandang saya seperti seekor ayam golek yang berada dalam oven. Siapalah Mamat ni yang tiba-tiba muncul dalam muka tak handsome, gemuk pula tu, muncul dekat skrin handset aku, muncul dekat skrin laptop aku, geram aja. Kan, dek kerana benda ni wajib datang, jadi terpaksa aku datang. Jadi, pelajar-pelajar sekalian, sebab itu saya katakan, saya nak perkenalkan diri supaya wujudnya kejelekitan antara kita, insyaAllah. Baik, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, saya sebutkan tentang diri saya. Saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli, bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Saya berasal dari Negeri Sembilan, dilahirkan di Johor betul pada 23 September 1983. Kemudian saya merata pergi ikut ayah saya dan last kali memang saya dibesarkan di Negeri Sembilan. Mak ayah saya pun asal daripada Negeri Sembilan. Maksudnya balik kampung lah. Baik, pelajar-pelajar sekalian, saya mendapat pendidikan di peringkat tinggi saya iaitu di peringkat diploma di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin dalam bidang ataupun dalam diploma pengajian Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Selama 3 tahun saya ambil diploma di sana. Alhamdulillah, rezeki Allah nak bagi, saya dapat melanjutkan pengajian saya ke Universiti Al-Azhar Mesir dalam pengkhususan takhassus usuluddin tafsir wal ulumul Quran. Alhamdulillah, balik daripada itu saya terus terjadi cikgu. Itu nanti kita cerita kemudianlah kenapa terjadi cikgu itu. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian, waktu belajar saya sambung lagi diploma pendidikan saya setahun setengah di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam di Bangi. Seterusnya, sambil bekerja, Alhamdulillah pada tahun 2013 saya mohon cuti belajar bergaji penuh. Alhamdulillah saya dapat. Seterusnya saya menyambung pengajian saya di peringkat sarjana kaunseling. Saya waktu itu di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan di bangunan Akreda, atas sekali kan. Alhamdulillah selepas 3 semester selesai saya punya sarjana pada tahun 2015. Dan Alhamdulillah pada tahun 2015 itu juga saya menyambung pengajian saya di peringkat PhD pada hujung tahun, pada bulan 9. Selepas 3 tahun nampaknya macam tak boleh pergi. Tak boleh pergi itu bukan sebab kerana tak boleh bawa, tidak. Tetapi memang masalah diri saya sendiri. Kan? Bila kita berada di rumah seorang-seorang ataupun bila kita tak bersama dengan kawan-kawan, kalau dulu waktu sarjana dulu kita boleh sambung ataupun kita boleh belajar dengan kawan-kawan sebab sepenuh masa. Bila separuh masa ini kekangan di pihak saya sendiri, jadi saya katakan cukuplah sampai di sini pengalaman sambung PhD di Universiti Sains Islam Malaysia. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, saya dah pun menjadi alumni Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, pelajar-pelajar, rakan-rakan, para penonton yang dikasihi sekalian, saya juga ada menulis beberapa buah buku. Ini antara buku yang saya tulis. Buku pertama saya, Cinta dan Rona Kinanah. Kemudian buku Mandala Anak Merdeka. Ini antara buku yang sangat saya sayang kerana buku ini telah menaikkan nama saya, terutamanya apabila buku ini terpilih di shortlisted ataupun disenarai pendekkan dalam pemilihan teks Komsas tingkatan 3 untuk kegunaan tahun 2020, tapi tak berjaya. Kan alhamdulillah dapat shortlisted itu pun dah dikira bersyukur, alhamdulillah. Seterusnya buku Budak dari Neraka, ini antara buku favourite saya kerana buku ini diterbitkan oleh Aiman Bana, kalau siapa kenal, dan alhamdulillah buku ini juga menaikkan nama saya. Seterusnya buku Check In Check Out Kembara HKL terbitan Galeri Ilmu dan beberapa buku lainlah juga terbitan Galeri Ilmu. Dan ini karya saya pada tahun 2019.
Layan Sikit Membebel, buku bergenre motivasi, dan alhamdulillah pada tahun 2020 dan tahun 2021 juga terbit sebuah buku setiap tahun, iaitu Tamparan Takdir, diterbitkan oleh Galeri Ilmu, dan seterusnya Berbisik ke Langit, diterbitkan oleh Bondeno Resources. Selain pada itu, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, seperti Ashikin sebut tadi, saya juga merupakan penulis skrip drama radio, dan saya juga merupakan pelakon kepada skrip yang saya tulis itu sendiri. Radio drama ini disiarkan di radio IKM beberapa tahun yang lepas, alhamdulillah. Seterusnya saya juga menjadi tetamu jemputan di radio, kan, antara radio yang saya biasa dijemput untuk bersiaran ialah di radio Malaysia Selangor, kemudian di radio Asyik FM. Alhamdulillah, rezeki Allah nak bagi. Sempena dengan bulan puasa yang lalu, 30 episod, alhamdulillah saya dapat slot untuk bersiaran secara terus-menerus di radio Asyik FM, alhamdulillah. Seterusnya pernah juga dijemput beberapa kali untuk bersiaran di rancangan televisyen, antaranya MHI beberapa kali, alhamdulillah. Kemudian di RTM juga ada. Seterusnya pernah menjadi tetamu di Wacana Al-Quran, kan, yang disiarkan yang disiarkan di Facebook Karangkraf, kan, Sinar Harian, dan beberapa page yang lain lah. Kemudian ini antara media sosial saya sangat aktif di YouTube, saya sangat aktif di Facebook. Twitter ini tak berapa aktif, hanya untuk membaca, memahami situasi di Twitter, kan. Kemudian di Instagram juga tak aktif, tapi saya banyak berjalan-jalan di Instagram. Boleh follow saya di Facebook, boleh follow saya di YouTube. Baik, pelajar-pelajar sekalian, ini channel YouTube saya, alhamdulillah setakat hari ini dah cecah 26,600 lebih subscriber. Jadi kepada anda, saya minta kan 30 orang ni, apalah kiranya berikanlah satu subscribe anda kepada saya. Kerana saya banyak berkongsi tentang pendidikan, hala tuju pendidikan, selepas ni nak ke mana, kan, SPM, ijazah dan sebagainya, pemilihan di UPU dan macam-macam lagi. Dan alhamdulillah esok saya akan berbicara tentang MedC. Bagi mereka yang mengambil bidang pendidikan, education, ada ujian MedC. Dan esok saya akan bersama dengan beberapa kawan yang lain akan berbicara live di YouTube Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Sabak Bernam, berbicara tentang MedC. Okey, seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Saya sebut dekat Najmi, apa yang saya nak kongsikan ini bukanlah berdasarkan kajian saya, bukanlah berdasar artikel-artikel yang saya baca, tidak. Tetapi secara khusus, secara umumnya saya nak katakan, apa yang saya kongsikan pada hari ini ialah berkenaan dengan pengalaman saya sahaja. Kan? Jadi mungkin kalau anda rasa ada informasi ataupun input yang anda boleh ambil lah. Tapi kalau nak cite nama saya, memang tak boleh. Sebab saya bercerita berdasarkan pengalaman saya sahaja. Okey. Jadi pelajar-pelajar sekalian, apabila kita bercerita tentang komuniti sejahtera, saya melihat komuniti sejahtera ini, untuk mewujudkan masyarakat komuniti sejahtera ini, pandangan saya, kita perlu ada 4 perkara. Penuh 4 perkara ni, insya-Allah kita akan mencapai satu tahap komuniti sejahtera. Apa 4 perkara itu? Saya kongsikan kepada anda. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, kesihatan. Yang ketiga, keperluan asas. Yang ketiga, keagamaan. Yang keempat-empat inilah merupakan elemen yang sangat penting, terutamanya kepada kita yang berada dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi pelajar-pelajar sekalian, rakan-rakan, para penonton sekalian, apabila kita bercerita tentang COVID-19, 4 perkara ini akan memenuhi ataupun perkara yang perlu dipenuhi. Perkara yang perlu dipenuhi kepada kita semua untuk melahirkan masyarakat ataupun komuniti sejahtera, terutamanya musim pandemik ni. Dan yang paling penting sekali ialah kita perlu selaraskan, sesuaikan keempat-empat perkara ini mengikut situasi yang kita alami sekarang. Pendidikan, pelajar-pelajar sekalian, pendidikan bukan kita sahaja terkesan, tetapi anak-anak kecil daripada sekolah rendah, sekolah tadika juga terkesan. Hatta kamu semua pun sama juga terkesan. Nama je dah SEM 2, dah setahun di USIM, tapi pernah tak jejakkan kaki ke USIM? Mungkin pernah, tapi tak berapa lama berada di USIM. Banyak menghabiskan masa di rumah. Bagaimana kita nak memenuhi keperluan pendidikan ini supaya kita tidak ketinggalan. Seterusnya, kesihatan. Seperti mana yang kita tahu, pelajar-pelajar sekalian, kan?
kesihatan kita sekarang ini 2-3 hari lepas dilaporkan dalam keadaan tenat sebab frontliners kita, barisan hadapan kita, semua dah burn out, semua dah rasa penat, semua dah rasa letih nak menghadapi COVID ini. Tambahan pula apabila kes mencecah sehingga 9,000, 7,000, 8,000 dan tak surut-surut. Kan? Sekarang ini PKP, kita tak dapat tengok keputusannya dalam 2-3 hari. Mungkin lepas seminggu, mungkin lepas 2 minggu baru kita tengok keberkesanan PKP 3.0 ini. Tetapi kalau kita lihat, kes yang meningkat menyebabkan apa dia? Kita punya sistem kesihatan kita mungkin semakin lama semakin berkurangan. Kalau kita tengok pula pelajar-pelajar sekalian, sampai sekarang ini nak simpan mayat pun dah diletak di mana? Diletak dalam kontena peti sejuk. Nampak tak bagaimana kritikalnya situasi kesihatan kita sekarang ini. Dan seterusnya keperluan asas. Keperluan asas, air, makanan dan sebagainya, elektrik dan sebagainya. Sekarang ini dulu mungkin kita tak rasa benda ini sebab contoh kita bagi contoh. Saya ramai kawan-kawan yang mengajar di pedalaman. Masuk pedalaman tu ialah mereka yang berada di dalam hutan, kan, mereka yang berada di tengah pulau yang jauh daripada masyarakat setempat dan sebagainya. Okey, baik. Dulu mungkin dia tak berapa macam, dia penting tetapi dia tidak berapa tak ada pun tak apa. Tetapi sekarang ini pelajar-pelajar sekalian, apabila keperluan asas, kan, semua terkurung, nak kerja tak boleh, nak cari makanan macam mana dan sebagainya. Jadi keperluan asas ini perlu dipenuhi. Seterusnya, pendidikan anak-anak pula bagaimana? Kalau dulu anak-anak yang duduk dalam hutan, keluar sekejap daripada hutan, duduk di asrama, di sekolah-sekolah pedalaman. Semua terjaga, makan, minum, pakaian, pendidikan dan sebagainya, semua lengkap. Tetapi apabila semua dah berada di rumah, masing-masing kembali semula ke hutan, duduk bersama keluarga masing-masing. Macam mana mereka nak meneruskan pendidikan mereka? Dengan line internet tak ada, dengan telefon tak ada, cikgu-cikgu mungkin dah tak ada dekat stesen dah. Mungkin semua dah balik ke rumah masing-masing. Bagaimana keadaan anak-anak yang ditinggalkan itu? Nampak tak seterusnya keagamaan? Sekarang ini kita lihat kan surau-surau ditutup, kan, bagaimana majlis-majlis keagamaan sekarang ini di surau dah makin dikurangkan. Berbeza dengan dulu. Jadi sekarang ini pelajar-pelajar sekalian, bagaimana kita nak jadikan keempat-empat perkara asas ini untuk kita sesuaikan dengan pandemik kita sekarang. Kerana apabila selesai keempat-empat perkara asas ini, insya-Allah kita akan mewujudkan dan melahirkan satu komuniti yang sejahtera. Baik, para penonton yang dikasihi sekalian. Seterusnya, ini saya nak tunjukkan satu contoh bagaimana krisis kesihatan di India menyebabkan ramai yang mati. Ramai yang mati sampai tak boleh nak tanam. Nak bakar pun sampai tak boleh nak bakar hangus. Kan? Kalau kita tengok berita hari ini, ada anjing yang makan bangkai, bukan bangkai, mayat yang tak terbakar hangus. Anjing siap boleh makan lagi. Bagaimana keadaan? Ini saya nak katakan contoh. Bukanlah kita nak condemn India, tidak. Ini sebahagian contoh nak menunjukkan bahawa sekiranya kita tidak memenuhi konsep kesihatan ataupun kita punya keperluan kesihatan kita, maka apabila runtuh sistem kesihatan kita, beginilah yang mungkin akan kita lalui. Nauzubillah min zalik. Kita yakin kepada sistem ataupun kerajaan kita terutamanya, kepada pasukan-pasukan frontliners kita, saya yakin dan pasti insya-Allah kita tak akan sampai ke tahap ini. Okey, baik. Seterusnya, pelajar-pelajar, rakan-rakan penonton yang dikasihi sekalian. Apabila kita sebut tentang masyarakat, komuniti dan sebagainya, pelajar-pelajar di universiti, inilah program yang sangat-sangat mereka tunggu. Sangat-sangat mereka tunggu. Mungkin anda di peringkat diploma ataupun di peringkat STPM sebelum ni pernah juga buat program macam ni, kan? Waktu tu mungkin pandemik masih belum ada lagi ataupun ura-ura baru nak ada, tapi kita masih bebas untuk pergi ke sana ke sini dan sebagainya, kan. Program bakti siswa ini antara program yang saya kira cukup bagus, menarik apabila kita turun ke lapangan bersama dengan masyarakat, dan di situlah kita berkongsi, berkempen mengenai apa yang kita nak sampaikan, termasuklah kepada keagamaan. Kan, kalau kita lihat ada yang pergi ke tempat-tempat pulau-pulau terpencil, dibawa bersama dengan apa? Makanan-makanan. Nampak tak bagaimana keperluan itu dipenuhi dengan cara begini? Kan, anak-anak sekolah macam mana? Kita bawakan color pencil, bawakan buku, kita buat aktiviti mewarna dan sebagainya. Kemudian yang duduk di pedalaman jauh sikit, kita bawa doktor untuk periksa kesihatan dan sebagainya. Nampak tak bagaimana keempat-empat tadi yang saya sebut tadi?
kesihatan, pendidikan, keagamaan dan perkara-perkara asas ini, keperluan asas ini sangat penting untuk mewujudkan dan melahirkan komuniti dan masyarakat sejahtera. Baik, saya nak kongsikan kepada anda. Masalah sekarang ini, kita dalam keadaan pandemik, kita nak buat macam mana? Kita tak boleh nak turun ke lapangan, kita tak boleh nak berjumpa dengan masyarakat, kita tak boleh nak berkongsi info dan nak orang kata mempromosikan apa yang kita nak sampaikan. Kita tak dapat nak buat program bersama dengan mereka. Kita tak boleh nak orang kata apa, duduk bertemu lutut ni tak boleh. Sebab apa? Sebab pandemik. Adakah apabila pandemik ini berlaku, kita dah tak boleh lagi nak sampaikan pesanan-pesanan khidmat masyarakat ini kepada orang di luar sana? Jawapannya tidak, pelajar-pelajar sekalian. Jawapannya tidak. Banyak lagi peluang dan ruang yang boleh kita teroka. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda. Apakah peluang dan ruang yang boleh kita teroka untuk kita memastikan masyarakat ataupun mereka yang berada di luar sana dapat maklumat yang kita sebagai orang terpelajar ini nak sampaikan. Saya akan kongsikan hari ini insya-Allah. Beberapa minit yang ada ini, berbaki setengah jam, insya-Allah saya akan cuba kongsikan. Mungkin anda boleh cuba perkara-perkara ini kan. Walaupun kita terkurung di rumah, walaupun kita berada dalam mungkin sangkar yang kecil di rumah kita ni, tetapi kita masih lagi boleh keluar menuju ke tempat-tempat yang mungkin kita tak pernah fikir. Sebagai contoh, sebaik saja saya keluar daripada USIM, saya tak pernah masuk USIM lagi untuk bertemu dengan pelajar-pelajar. Tetapi inilah peluang dan ruang Allah bagi. Kan pandemik ini tidak menghalang saya berada di Selangor, kamu mungkin berada di Sabah, Sarawak, di Negeri Sembilan, di Penang dan sebagainya. Kita dapat berkumpul dalam satu platform, iaitu platform Zoom. Nampak tak? Saya nak kongsikan kepada anda semua. Baik, pelajar-pelajar sekalian, saya ini tak terlibat dengan NGO berkenaan dengan kata apa yang memberi apa kata? Memberi bantuan orang susah dan sebagainya. Cuma saya ini terlibat sebagai NGO, dalam NGO Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan. Okey. Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan ini ada di peringkat pusat. Di bawah pusat itu kita namakan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor. Alhamdulillah di peringkat negeri Selangor saya menjadi naib yang dipertua untuk Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor. Di bawah Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor ada Majlis Guru Kaunseling Daerah. Kalau saya daerah Sabak Bernam lah. Jadi saya menjadi timbalan yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Daerah Sabak Bernam. Okey, sebaik sahaja YDP saya menang, kita baru buat pertandingan pemilihan baru-baru ini. Sebaik sahaja YDP saya menang sebagai yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Sabak Bernam, dia memperkenalkan satu tagline. Tagline dia apa? Manfaat guru, murid dan masyarakat. Manfaat guru, murid dan masyarakat. Sekiranya kami ini di Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan nak membuat apa-apa aktiviti, nak membuat apa-apa program, pastikan manfaatnya guru dapat, murid dapat dan masyarakat juga dapat. Nampak tak bagaimana motor ini sebenarnya memandu kami untuk buat program dan kita pastikan supaya manfaat itu diterima dan orang kata apa, boleh diguna pakai oleh ketiga-tiga kelompok ini. Okey. Kami buat program apa? Minggu lepas kan, 3 minggu lepas kalau tak silap waktu itu kita semua dah BDR dah, bekerja dari rumah, PDPR, belajar dari rumah dan sebagainya kan. Kami ni sebagai guru bimbingan dan kaunseling memikirkan apa yang perlu kita buat, apa sumbangan kita yang boleh kita beri kepada guru, kepada murid dan kepada masyarakat. Kepada guru, kepada murid dan kepada masyarakat. Kita fikir, okey baik, kita buat macam ni. Sampailah satu ketika, saya katakan begini, boleh tak kita buat satu program secara dalam talian, kita buat satu program dan kita pastikan program itu dapat memberi manfaat kepada guru, murid dan masyarakat. Sekarang ini kita pastikan manfaat itu sampai kepada murid dahulu. Kerana kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling, core kita, orang kata apa, teras kita adalah kepada murid. Jadi kita buat satu program yang kita namakan sebagai, kejap lagi saya akan kongsi. Sebelum kita nak buat program, benda yang kita kena buat dulu apa dia? Ini dia, YouTube channel. YouTube channel. Maka kami wujudkan satu YouTube channel yang kita namakan sebagai Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Sabak Bernam, MGKK Sabak Bernam. Inilah channel YouTube kami kan, dan kami namakan channel YouTube ini sebagai MGKKSB TV. Okey, kami buat satu program. Program ni pelajar-pelajar sekalian, program ni program yang ringkas.
ringan sahaja. Program yang ringkas, program yang ringan, program yang kita nak tarik murid-murid ni supaya datang untuk tonton, supaya apa yang kita sampaikan itu boleh diterima oleh murid-murid. Apa programnya? Ini namanya programnya. Programnya ialah cerita sikit-sikit. Cerita sikit-sikit saya sebagai tetamu jemputan episod pertama. Ada kawan saya menjadi moderator. Siapa sangka pada hari itu, dengar, siapa sangka program yang kita rancang hanya suka-suka untuk mengisi kekosongan kepada para pelajar menjadi titik tolak kepada satu perkara yang lebih besar. Nampak tak? Kita buat program simple, cerita sikit-sikit. Cerita sikit-sikit. Kemudian tajuknya pula hapuskan mental block. Kan? Tak lama programnya, 30 minit sahaja. Kita sediakan sijil, kita sediakan cabutan bertuah. Hadiahnya apa? Top up RM5 untuk 3 pemenang. Dan siapa sangka dalam tontonan secara langsung itu kita dah berjaya mencapai lebih daripada 1,000 tontonan. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Program yang kita rasa macam tak sangka berjaya, kan? Tak sangka berjaya, tiba-tiba mendapat tontonan lebih daripada 1,000 tontonan secara langsung. Dan alhamdulillah setakat hari ini, selama 3 minggu ini dah lebih 3,000 tontonan di YouTube. Lebih 3,000 tontonan di YouTube. Okey, bila kita rasakan bahawa episod pertama ni mendapat sambutan yang sangat hangat. Mendapat sambutan yang sangat hangat di kalangan pelajar, rupa-rupanya guru-guru pun tonton dan masyarakat, ibu bapa turut sama menonton bersama-sama dengan anak-anak mereka. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Program yang kita rasa macam, simple je kot, kan? Tajuknya simple, cerita sikit-sikit. Kenapa cerita sikit-sikit? Sebab 30 minit sahaja. Kita buat pendek, kita cerita sikit-sikit aja supaya orang boleh terima. Siapa sangka dari program kecil ini yang kita buat 3 minggu lepas ini, kita buat 3 minggu lepas, kan? Nampak? Stream live on 20 Mei 2021. Saya live pada 20 Mei 2021. Siapa sangka daripada program kecil ini berkembang menjadi cerita sikit-sikit 2, cantik luar, cantik dalam. Kemudian cerita sikit-sikit 3, cinta monyet, mainan emosi. Kemudian grand finale, kita buat 4 episod sahaja. Grand finale boleh berjaya bersama. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Daripada satu program yang kecil, kita expand jadi program yang lebih besar. Tapi kita buat hanya 4 episod saja. Kita tak nak buat panjang-panjang, kita buat episod saja. Nama pun cerita sikit-sikit. Daripada 30 minit, dia bertukar menjadi 45 minit. 45 minit akhirnya menjadi 1 jam. Menjadi 1 jam pelajar-pelajar sekalian. Walaupun namanya cerita sikit-sikit tetapi dipanjang-panjang-panjang-panjangkan. Nampak tak bagaimana kami nak tarik orang, kita bercerita tentang apa? Cantik luar, cantik dalam. Ya betul, kita bercerita tentang skincare, kita bercerita tentang produk timbang kilo, kita bercerita tentang orang kata apa, makeup dan sebagainya. Tetapi dalam pada masa yang sama, kita nak sampaikan kepada pelajar ialah bagaimana kecantikan luaran itu tidak menggambarkan kecantikan dalam. Yang penting adalah kecantikan dalaman itu sendiri. Nampak tak? Seterusnya, kita bercerita tentang cinta monyet, mainan emosi. Ini antara siaran yang mendapat tontonan yang sangat-sangat luar biasa daripada para penonton. Pelajar, guru, masyarakat. Siap ada suami isteri yang bergaduh ni. Setuju ataupun tidak cinta monyet? Bergaduh tu maksudnya dia ni lah kan. Saya nak ni, saya nak ni, saya nak ni, saya nak ni. Kita dapat screenshot kan daripada kawan-kawan kata, nampak tak aku bergaduh dengan isteri, dengan suami aku begini katanya. Bermula dengan program yang kecil, akhirnya menjadi besar. Kan? Nampak tak bagaimana program yang kecil ini kita buat akhirnya dapat sampai kepada guru, murid dan masyarakat. Walaupun kita tidak bertemu muka. Okey, seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Nampak tak 4 program ini? Tahu tak berapa jumlah tontonan? Tunjukkan kepada anda, 4 program ini mendapat 21,300 tontonan di YouTube. 21,300 tontonan di YouTube. Nampak?
yang saya buat dapat 3,100, itu episod pertama. Episod kedua 5,500, episod ketiga 9,700, episod keempat dia turun balik 3,000 tontonan. Jumlahnya ialah 21,300 tontonan. Pelajar-pelajar sekalian, kalau kamu buat program macam ni, kamu sampaikan kepada masyarakat, apa yang kamu nak sampaikan itu? Bayangkan 21,300 tontonan. Berapa ramai orang yang mendapat manfaat daripada apa yang kamu nak sampaikan. Okey, bila kita tengok program ni dah makin ngam, makin padu, apa kami buat? Kita expand lagi. Kita buat program berbentuk keagamaan. Kita buat program berbentuk kemasyarakatan. Tadi kita dah tumpukan kepada murid, kali ini kita lebih tumpu kepada orang dewasa. Kita buat program apa? Kita buat program Tausiah Sayyidul Ayyam yang kita siarkan episod pertama pada 28 Mei 2021. Berapa ramai tontonan? Berapa banyak tontonan? 764 tontonan. Episod pertama khusus untuk orang dewasa, 764 view. Okeylah kan? Okeylah, tak ada masalah pun. Okey, bagi saya, okey, target kami 500 tu pun dah banyak. Tapi siapa sangka, setakat petang tadi, saya tengok episod pertama 764 view. Pelajar-pelajar sekalian, dengar sini. Daripada program pertama ini, program yang kecil ini, nampak tak bagaimana kami expand program ini? Tengok ya, tengok. Seterusnya, minggu lepas, siapa yang menjadi tetamu jemputan kami? Tak! Tu nampak tu? Yang sebelah atas saya ni. Atas saya ni. Syamsul Debat. Syamsul Debat. Kita tengok Tausiah Sayyidul Ayyam untuk Syamsul Debat ni. Ni. Tengok ni. Berapa ribu tontonan? 2,992 tontonan. Kita stream bila? 4 Jun. 4 Jun hari Jumaat yang lepas. Kemudian, nampak yang sebelahnya. Ni. Ustaz Zarifi akan bersama-sama dengan kami pada hari Jumaat minggu depan. Dan ni, satu lagi. Ustazah Datuk Dr. Hafizah Musa. Bukan 18 Jun, tapi awal bulan Julai. Beliau anjakkan. Nampak tak? Daripada program kecil, sembang sikit-sikit, akhirnya dibesarkan menjadi program-program yang saya kira cukup wow. Kami sendiri pun tak percaya. Okey, ada yang tanya. Mungkin ada yang tanya. Berapa modal cikgu buat program ni? Empat program atas ni. Berapa modal cikgu? 21,300. Modal kami, pelajar-pelajar sekalian, hanyalah kurang daripada RM150. Apa modalnya? Modalnya ialah top up RM5 sahaja. Top up RM5 sahaja. Satu episod 3. Cuma untuk ni, Cinta Monyet ni banyak sikit. 3 baru RM15, RM15, RM30. Yang atas ni mungkin kau tak silap saya dalam RM50, dah RM80. Sama juga dengan siri ni, Grand Finale ni. Grand Finale ni pun sama juga. Lebih kurang dalam RM50. Modalnya RM130, tetapi manfaatnya diperoleh ataupun dapat disebarkan kepada 21,300 orang yang menonton. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Nampak tak? Bagaimana sekarang ini, sewaktu kita berada di dunia tanpa sepadan ini, sebenarnya kita boleh pergi jauh daripada apa yang kita fikirkan. Lebih jauh. Yang penting nak tak nak sahaja. Okey, baik. Seterusnya. Habis. Bila kita dah ada Tausiah Sayyidul Ayyam, kami rancang satu lagi program. Kali ini solid untuk pelajar. Solid untuk pelajar pun siapa sangka mak bapak, cikgu-cikgu pun sama tonton. Apabila kami buat satu program yang kita namakan sebagai Inilah Kerja Saya. Kita panggil siapa? Kami panggil pengarang Kosmo. Kemudian kami panggil penerbit rancangan DRTM, DJ Radio Melaka FM. Dan beliau juga adalah merupakan pelapor sukan kepada National FM. Nampak tak? Kita panggil mereka. Berapa banyak tontonan? Kejap, mana? Ni, nampak ni.
2,028 tontonan. Kita buat bila live? 2 Jun yang lepas. 2 Jun yang lepas. Dan insya-Allah jika ada rezeki hari Isnin ini kami bersama dengan Kamal Effendi, penganalisis jenayah yang akan bercerita tentang inilah kerja saya. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Saya nak kongsi ni bukan nak tunjuk saya hebat, tidak. Bukan nak tunjuk saya bagus, tidak. Bukan nak tunjuk kami ni hebat bekerja, tidak. Tetapi saya nak tunjukkan kepada anda, dalam musim pandemik ini pun kita boleh sebarkan kebaikan kepada orang di luar sana tanpa ingat, tanpa kita bertemu muka. Semua guna secara dalam talian. Okey, katakan, saya sebut tadi, kita ada 4 kesihatan. Kalau kita tak boleh nak bagi kesihatan kepada orang, itu bukan tugas kita. Kita berikan kepada frontliners. Kalau kita nak bagi keperluan asas ini pun mungkin kita tak mampu nak berikan kepada orang. Kan? Tak mampu nak berikan kepada masyarakat. Biarkan YB, Jabatan Kebajikan Masyarakat, NGO yang banyak menyumbang, berikan tugas ini kepada mereka. Kita ada 2 lagi, pendidikan dan keagamaan. Takkan 2 benda ni kita tak boleh? Takkan 2 benda ni kita tak boleh? Pelajar-pelajar yang nak masuk USIM, kan setidak-tidaknya anda mesti ada ambil agama, betul tak? Ambil bidang agama. Kan sekurang-kurangnya keagamaan ni memang celah gigi anda sahaja. Pendidikan, anda bukan orang yang cikai-cikai, anda orang cemerlang, nak masuk USIM pun bukan senang. Kan? Pendidikan dengan keagamaan ni anda boleh cover. Berikan apa yang anda ada kepada masyarakat. Menggunakan apa? Menggunakan medium yang ada sekarang ini. Tanpa kita bersua muka, tanpa kita bertentang mata, tanpa kita pergi ke tempat orang itu. Yang penting manfaat itu sampai dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat kan. Okey, baik. Pelajar-pelajar sekalian. Nampak tak program yang kami nak buat ni? Ni nampak ni. Ni dulu. Ini program esok ni. Tenang-tenang jawab Metsi. Ahad 6 Jun. Esok. Okey. Saya nak beritahu kepada anda. Yang Cikgu Khairul itu, yang pakai songkok itu, dia yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Pulau Pinang. Di sebelahnya, yang putih itu, beliau TYDP, Timbalan yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Kedah. Di sebelah kami ni, di sebelah saya ni, yang pakai baju warna oranye tu, yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Sabak Bernam. Nampak tak? Bila kita buat satu benda yang membuatkan orang rasa, wow, Kedah, Penang cari kami. Mereka tak cari Selangor, tapi mereka cari daerah Sabak Bernam. Mereka cari daerah Sabak Bernam. Nampak tak? Bang, kakak. Bila kita buat suatu benda yang kita rasa, wow, orang akan cari kita. Orang akan cari kita. Okey, ini program pada minggu depan, atas ni, Ustazah Basikal, 11 Jun. Semua kita buat dekat mana? Dekat YouTube Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Sabak Bernam. Nampak tak? Bagaimana kita boleh memberi manfaat kepada masyarakat, kepada pelajar. Walaupun kita ni bukanlah sesiapa. Come on lah. Kan? Sekarang ini kalau kita tengok Insta famous, kita tengok YouTuber, kita tengok IG Insta famous lah, Insta famous. Tweet famous kan? Bukan tweet famous, apa namanya? Kan? Itulah kan kemudian TikTokers. Semua muda-muda, semua baya-baya kamu ataupun mungkin lebih rendah umurnya daripada kamu. Tetapi mereka dapat influence orang tentang apa yang mereka nak sampaikan. Okey, baik. Dalam masa 3 bulan, okey, Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan ini, channel YouTube ini kita buat pada 3 bulan lepas. Lebih kurang dalam bulan 3. Tak sampai 3 bulan kot, lebih kurang 25 bulan 3. Sekarang ni baru bulan 6, tak sampai 3 bulan. Dan program pertama yang kami buat secara live itulah dia. Cerita sikit-sikit mental block tu yang saya buat tu. Kan? 3 minggu lepas kalau tak silap saya. Dalam masa 3 minggu, kita telah berjaya mengumpul 1,740 subscriber di channel Majlis Guru Kaunseling Bahasa Sabak Bernam. Come on pelajar-pelajar sekalian. Kalau kami ni, dia macam ni cakap Ya betul, saya memang seorang YouTuber.
Tapi saya tak pernah gunakan saya punya pengaruh untuk orang tengok. Tidak. Kita hanya promosi. Siapa nak tengok, tengok. Siapa rasa dapat memberi manfaat, dia dapat manfaat daripada apa yang kami nak sampaikan, silakan tonton. Silakan tonton. Jadi sekarang ni pelajar-pelajar sekalian, kalau kita nak sebarkan apa sahaja yang kita tahu, apa sahaja kepakaran kita, gunakan medium yang ada ini untuk kita sebarkan kebaikan. Okey, kongsi sikit lagi. Program ini kami buat untuk masyarakat. Hebahan kepada pelajar-pelajar, sahabat berenam, kalau ada masalah, emosi, memerlukan sokongan dan bimbingan sepanjang PKP ini, boleh hubungi kami. Nampak tak bagaimana kita buat program yang mencakupi kepada manfaat masyarakat, manfaat guru, manfaat pelajar, manfaat masyarakat. Yang penting kita tahu program yang kita buat itu pastikan sampai kepada sasaran. Okey, seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Kita ada masa sikit lagi. Soalannya ialah bukan bagaimana tapi bila. Bukan bagaimana tapi bila. Apa dia ni? Apa benda ni? Okay. Nanti saya nak bagi cadangan. Saya tahu, pelajar-pelajar sekarang saya tahu. Kamu ini buat ni hanya semata-mata untuk lulus kamu punya kursus ni, kan subjek ni. Saya tahu. Sebab saya pun pernah jadi pelajar macam kamu. Kita buat program, alhamdulillah berjaya, selesai. Okey, lecturer pun bagi, okey, saya bagi semua A untuk kerja kursus. Kan? Selebihnya usahalah untuk final exam. Sikit-sikit, oh dapat 4 flat, alhamdulillah. Pelajar-pelajar sekalian, alangkah ruginya sekiranya kamu dah belajar benda ni, tetapi kamu tak manfaatkan kebolehan yang kamu ada, buat dan sebarkan kepada masyarakat. Tahu, ya betul, kita nak sebarkan benda ni kepada masyarakat. Tetapi bukan hanya sekadar untuk lulus peperiksaan sahaja. Dengan ilmu, dengan kemahiran, dengan kekuatan, dengan kepandaian, dengan kebolehan yang kita ada, gunakan kekuatan yang kita ada ni, kelas kamu ada 30 orang tadi, kan, gunakan kepala otak 30 orang ini, cari, ya betul, nanti akan wujudnya hanya 5-6 orang sahaja yang bekerja. Betul. Sama juga dengan kami. Kami Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Sabak Bernam. Lebih kurang 70-80 orang ahli sahaja. Yang bekerjanya berapa orang? Mungkin lebih kurang dalam 10 orang sahaja. Tetapi setiap daripada 60-70 ahli yang lain ada peranan mereka. Apa peranan mereka? Sebarkan manfaat yang kami nak berikan kepada orang. Betul. Nanti waktu dalam kelas kamu, janganlah kamu risau, janganlah kamu marah. Aku je buat kerja, kau tak nak buat. Pelajar-pelajar sekalian, itu biasa. Itu biasa. Pelajar-pelajar yang rasa macam tak nak buat, kalau nampak kawan buat, beri sokongan. Jangan pula kita condemn. Alah kau ni nak tunjuk bagus, alah nak tunjuk hebat. Kamu kalau tak nak buat, diam. Tak nak terlibat, diam. Itu saja. Tetapi sebagai satu organisasi, apalah salahnya berikan sokongan. Kalau rasa tak nak buat benda itu, buat nanti dah siap link, okey jom sama-sama kita buat program bla 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 bla. Copy link tu, masukkan dalam grup keluarga. Masukkan dalam grup atuk nenek kamu. Masukkan dalam grup jiran, taman, bapa, saudara kamu itu. Semua tunjukkan. Promosi supaya orang datang. Sama juga dengan kami. Yang bekerjanya mungkin 10 orang. 70 orang ni buat apa? Tugas mereka hanya mempromosikan. Dan siapa sangka, alhamdulillah, hasil daripada kerjasama kita semua ni. Pelajar-pelajar sekalian, bukan bagaimana persoalannya, tapi bila. Bila kita nak buat. Jangan tanya, bagaimana kita sekarang ni dah, kita COVID tak boleh buat, engkau kat sana, engkau kat sini. Kami ni yang buat ni, duduk mana? Kami pun duduk tempat masing-masing. Betul, cikgu. Saya ni duduk dekat dalam hutan, internet tak ada. Takkanlah 30 orang ni duduk dalam hutan. Tak ada internet. Kalau tak ada internet, kamu pun tak live macam ni. Kan. Mesti ada antara anda yang ada kekuatan kebolehan internet itu. Jadi pandai-pandailah kamu uruskan pelajar-pelajar sekalian. Okey, mungkin ada yang rasa macam tak setuju dengan saya. Tak apa, tak ada masalah. Saya hanya sampaikan apa yang saya nak sampaikan kepada anda. Ingat, persoalannya bukan bagaimana, tapi bila. Tanya kawan-kawan, bila kita nak buat? Ingat, program ini kamu dah buat, alang-alang buat sungguh-sungguh sebarkan kebaikan ini kepada masyarakat di luar sana. Bukan hanya sekadar, okey baik kita dah buat macam ni, program dah selesai, dah berjaya, alhamdulillah. Tahniah semua, tahniah IJK, pengurusi, pengarah bangga. Tahniah, tahniah, habis.
Come on pelajar-pelajar sekalian, alang-alang kita dah mula, teruskan sampai habis. Ingat, jangan tanya, macam mana kita nak buat? Peluang dan ruang dah ada. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada YouTube, kita ada Twitter, kita ada IG. Gunakan semua media sosial yang ada. Tetapi jangan tanya bagaimana, tanya bila kita nak buat. Esok, jom. Saya nak kongsikan kepada anda betapa kerja gilanya kami ini. Ingat waktu kami nak buat ini kerja saya. Kawan-kawan bercerita bla 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 bla. Okey, dah dapat dah gambaran apa yang kita nak buat. Kemudian ada yang tanya, bila kita nak mula? Semua senyap. Saya kata dekat YDP saya, pukul 6.30 saya tanya YDP saya dalam YouTube, dalam WhatsApp. Saya tanya YDP, "Bos, kalau saya ada orang, boleh tak kalau kita on malam ni?" Dia tak jawab. Pukul 7 dia kata, "Okey, on." Pukul 7 malam saya tanya kawan-kawan yang sudi live pada malam tu, alhamdulillah dapat. Pukul 7, pukul 8 dapat gambar, kan, kita buat poster, terus blast, kita pump dekat semua grup, pukul 9 suku kita live. Gila tak gila? 2 jam sahaja perancangan kita. 2 jam je perancangan kita. Nampak tak? 2 jam je perancangan kita. Tetapi alhamdulillah dah lebih daripada 2,000 view yang kita dapat, pelajar-pelajar sekalian. 2 jam je. Bukan cara bagaimana, tetapi bila. Ingat tu. Okey, seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Mungkin ada yang kata, "Tuan tak apalah, tuan dah bekerja. Kami ni pelajar saja. Kan macam mana kami nak buat?" Ingat, soalannya ialah bukan bagaimana, tapi bila. Pelajar-pelajar sekalian, saya nak tunjukkan dekat kamu bagaimana cara saya berinteraksi dengan tetamu-tetamu jemputan yang menyebabkan mereka kata ya. Saya nak tunjukkan kepada anda. Saya nak tunjukkan kepada anda. Tengok ni, tengok ni. Ini WhatsApp. WhatsApp. Saya WhatsApp Ustazah Asma Harun. "Assalamualaikum Ustazah yang saya hormati. Saya Abdul Muiz Rusli. Maaf mengganggu waktu Ustazah. Begini Ustazah, saya mewakili Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor." Ini tahun lepas. Program kami bersama dengan, waktu itu saya masih lagi yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Sabak Bernam, maka secara automatik saya menjadi ahli kepada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor. Majlis Guru Kaunseling inilah satu NGO bla 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 bla. Antara peranan Majlis Guru Kaunseling inilah bla 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 bla. Secara amnya kami sedang menggerakkan program di Facebook kami bla 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 bla. Antaranya bla 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 bla. Antara pengisian program Sembang Secangkir Kopi ialah tetamu jemputan bla 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 bla. Jadi kami merancang untuk menjemput Ustazah dalam slot Sembang Secangkir Kopi kami pada bila-bila masa Ustazah berkelapangan. Jika Ustazah sudi menginfakkan kurang lebih setengah jam hingga 45 minit daripada masa Ustazah untuk bersama-sama kami secara dalam talian. Jika Ustazah sibuk, kami tak ada masalah. Kata orang, tak cuba, tak tahu. Maaf mengganggu ya Ustazah. Nampak tak? Saya menggunakan perkataan menginfakkan. Apa maksud menginfakkan? Kita ni buat kerja secara amal. Kita buat kerja secara amal. Tapi, jangan pula kata, "Sudi tak Ustazah menginfakkan 5 jam masa Ustazah untuk bersama dengan kami?" 5 jam tu siapa nak bagi? Ingat, orang lain tak ada kerja ke? 5 jam nak menghadap kamu. Pendekkan masa. Infakkan masa Ustazah setengah jam bersama dengan kami. Sudi tak? Hasilnya apa pelajar-pelajar sekalian? Agak-agak Ustazah cakap apa? Agak-agak Ustazah cakap apa? Ustazah Asma Harun cakap apa? Agak-agak Ustazah Asma Harun cakap apa pelajar-pelajar sekalian? Agak-agak lah, agak-agak lah. Saya bukan nak tunjuk saya hebat, tidak. Saya bukan nak tunjuk saya hebat, tidak. Tetapi bagaimana kuasa ayat yang cantik ini, bukan saya nak kata cantik, tidak. Bagaimana susunan ayat ini membuatkan Ustazah jawab mesej saya. Ini mesej peribadi Ustazah, bukan PA Ustazah. "Waalaikumsalam." Senyum, Buah nangka, buah pengat. Kalau dari saudara, memang sudi sangat. Jadi, bila Jumaat? Jumaat yang terdekat. Nampak tak? Berapa bayaran Ustazah?
Tak ada bayaran. Tak ada bayaran. Diskusi ilmiah, gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Saya sepatutnya jadi moderator, tapi ustazah minta saya jadi panelis. Moderatornya siapa? Suami ustazah. Dekat Seremban. Pelajar-pelajar sekalian, apa yang saya nak tunjukkan kepada anda ini ialah nak 1000 daya. Tak nak sudah. Itu je konsep dia. Nak 1000 daya. Bukan Ustazah Asma Harun saja saya jemput. Ramai lagi. InsyaAllah, Khamis minggu depan pun, Ustaz Don sudi bersama-sama dengan kami. Poster tak sempat lagi. Khamis. Jadi lepas ni saya minta kepada anda, kalau boleh saya paksa kan, subscribe channel saya Abdul Muiz Rusli dan subscribe channel MGKK Sahabat Bernam. Ada banyak program. Esok Medsi. Kan? Tak, saya gurau aja. Nanti janganlah kata, apalah dia ni cakap paksa-paksa. Tak, gurau aja. Janganlah marah, kan? Nampak tak belajar-belajar sekalian? Bagaimana nak menyedarkan masyarakat tentang pentingnya komuniti? Saya dah sebut tadi. Ini soalan yang kamu bagi kan. Bagaimana nak menyedarkan masyarakat tentang pentingnya komuniti? Pelajar-pelajar sekalian, bagaimana nak menyedarkan masyarakat tentang pentingnya komuniti ini? Ialah dengan cara kita buat program. Buat program. Turun ke lapangan. Tapi masalah problemnya ialah sekarang ni PKP. Saya dah sebut tadi, gunakan semua media sosial yang ada. Gunakan kepakaran kamu, kebolehan kamu, kebaikan, kepandaian, ilmu yang kamu ada, buat. Nak buat program, janganlah buat nama yang wow, nama. Program menghayati faedah dan kesucian kemurnian Islam mengikut falsafah Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan sebagainya. Siapa yang nak tengok? Kamu bagi dekat budak-budak, budak-budak nak tengok tak? Tak tengok. Allah, tajuknya ilmiah sangat. Buat program, contoh, tajuk. Contoh. Kami brainstorm. Okey, Ustaz Don setuju untuk bersama-sama dengan kami pada hari Khamis ni, Khamis minggu depan ni. Kami berbincang. Minta maaf Hashikin, dah pukul 10. Boleh ke saya sambung lagi? Kalau tak apa, sila terus. Najmi ada. Kalau tak boleh saya balik. Boleh, sila sambung. Siapa tak boleh balik, sambung. Tak apalah kan. Bila Hashikin dah sebut sambung, sebersalah pula saya kalau saya berhenti. Kan? Okey, baik. Kami brainstorm. Apa tajuk yang kita nak? Masing-masing bagi tajuk bla 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 bla. Saya bagi tahu dalam grup macam ni. Sekarang ni kita nak Ustaz Don cerita pasal apa? Kita bagi tajuk ngah-gah ni. Ustaz Don nak cerita pasal apa? Okey, kita balik semula kepada bawah. Program ni kita nak apa? Okey, baik. Sekarang ini kebetulan pula 2-3 hari lepas kes di Pasir Mas, sekumpulan orang yang sembahyang berjemaah di compound kerana langgar SOP. Dekat Facebook. Nah, kerajaan zalim, bla 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 bla, orang semayang bla bla bla. Saya bukan nak masuk politik dan sebagainya, tidak. Saya nak tunjukkan kepada anda, kan? Masalahnya ialah bukan solat. Masalahnya ialah bukan semayang kat surau. Masalahnya ialah dia semayang tidak tutup. Kemudian mereka semayang rapat-rapat, melanggar SOP. Itu sebab mereka di compound. Kan? Saya bagi tahu dekat dalam grup saya. Okey, sekarang ini kita nak tunjukkan dekat orang, nak buat dapat pahala ni bukan dekat surau aja. Bagaimana kita nak bagi tahu kepada orang yang hati dia terpaut dekat masjid, nak buat pahala ini bukan dekat surau sahaja, dekat rumah pun boleh dapat pahala. Okey, cantik. Daripada situ kita tahu dah. Tajuk, saya tak ingat tajuknya, tapi apa yang kami nak Ustaz Don sampaikan ialah amalan yang boleh kita buat dekat rumah. Sama pahalanya macam dekat surau dan masjid. Saya nak tunjukkan itu. Contoh, kita pergi semayang masjid buat apa? Nak semayang berjemaah. Kat rumah boleh semayang jemaah. Nak bertadarus, dekat rumah kita boleh bertadarus. Nak orang kata tausiah, nak dengar ceramah,
dekat rumah boleh dengar ceramah. Apa lagi? Itu yang kami nak Ustaz Don sampaikan kepada masyarakat pada hari Khamis minggu depan. Jadi tajuknya simple kan? Jalan menuju syurga. Pergi syurga balik hari. Nampak? Daripada kita pilih wacana Al-Quran, kepintaran, minda berasaskan bla bla bla. Kita bagi dekat budak sekolah nak tengok tak? Tak nak tengok. Ni jangan marah ya, mungkin ada antara pelajar yang tak setuju dengan saya. Mungkin ada yang tak setuju dengan saya. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting saya nak sampaikan apa yang saya rasa betul di pihak saya. Dan saya tak minta kamu untuk hadam 100%, oh makanlah, terimalah, saya suap ni buka mulut nganga, tak. Kamu berhak untuk memilih. Ini tak betul ni, tak bagus, ini tak patut. Tak apa, tak ada masalah. Saya tak kecil hati kalau kamu tak setuju dengan saya. Tapi sebab ini stage saya, jadi saya kongsikan. Apa yang boleh saya kongsikan? Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Bagaimana cara untuk kita sedarkan masyarakat tentang benda pentingnya komuniti ni? Gunakan medium yang ada. Okey, seterusnya. Saya nak kongsikan kepada anda, sebab masa pun dah time, kan? Nanti kecil hati pula si Ashikin nanti. Tak sudah-sudah orang ni bercakap. Bebe. Kan? Baik, apa dia Ashikin? Boleh, dipersilakan. Janganlah macam tu. Sebab salah pula saya. Bukan selalu, tak apa. Kalau selalu tak boleh? Boleh. Cik, kan nak try pula. Tak. Isteri saya kat luar. Tidur luar saya malam ni nanti. Okey, baik. Belajar-belajar sekalian. Saya nak kongsikan kepada anda 5M. 5M ini ada daripada dalam buku saya. Saya kongsikan. Mana pula buku saya ni? Ada dah kat luar tu. 5M. Mulakan dengan apa yang kita ada. Maksudnya apa dia? Oh, kita ni tak cukup peralatan. No, gunakan apa yang kita ada. Saya nak kongsikan kepada anda, pelajar-pelajar sekalian. Saya buat channel YouTube ni lama. Saya buat channel YouTube lama. Sejak tahun 2011. Video pertama yang saya muat naik di YouTube saya. Channel Abdul Muiz Rusli. Video pertama saya ialah, saya tak ingat apa, tapi tahun 2011. Bila saya mula dapat meletup channel saya? Tahun 2020 kot. 2019 saya rasa nak buat balik video. Nak buat channel balik. Nak aktifkan balik channel saya. Saya buat video. Tahun 2020 saya buat tentang UPU. Siapa sangka pada waktu itu orang ramai cari tentang UPU. Budak-budak lepasan SPM tengah cari. Macam mana nak masuk universiti, macam mana masuk universiti. Saya bagi dekat orang. Video pertama saya. Yang cecah lebih daripada 8,000, 9,000, belah-belah ribu lah. Belah-belah ribu tontonan. Video tu. Video ke berapa? Video ke 86. 86! Saya rakam guna apa? Saya rakam guna handset sahaja. Handset saja. Saya rakam guna handset saja. Beribu-ribu view. Dan sejak daripada itu, saya dapat 1,000 subscriber pertama. Sambung. Saya buat video contoh pengajaran 5 minit untuk pelajar IPG. Itu paling tinggi, bukan 70-80 ribu view yang saya dapat. Bermula dengan apa? Handset sahaja. Saya tak ada, apa orang kata? Tak ada tripod. Saya sendalkan dengan buku. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Gunakan ataupun mulakan dengan apa yang kita ada. Mulakan dengan apa yang kita ada. Yang kedua, mulakan dengan apa yang kita mampu. Saya tahu tentang UPU. Saya bercerita tentang UPU. Saya tahu tentang hala tuju pendidikan pelajar-pelajar. Saya kongsikan kepada pelajar-pelajar. Nampak tak? Mulakan dengan apa yang kita mampu. Saya mampu itu, mulakan itu. Seterusnya, mulakan dengan hal yang kecil-kecil. Sebelum saya live, panggil ustaz-ustazah popular-popular tu, saya panggil siapa? Saya panggil kawan-kawan. Kawan-kawan, jom live sama dengan aku. Jom live dengan aku. Jom masuk jadi video aku. Jadi ni tetamu aku. Jom jadi. Seterusnya, mulakan dengan diri sendiri. Tak boleh lah. Aku kalau nak buat video, kena ada kawan. Buat diri sendirilah. Nak mula bila? Sekarang. Saya sebut tadi, bukan bagaimana, tapi bila. Jadi belajar-belajar sekalian, ingat 5M ini bukan hanya sekadar untuk
buat program dan sebagainya, tetapi apa sahaja, termasuklah nak belajar, mulakan dengan apa yang kita ada. Oh, aku tak ada buku ni lah, buku rujukan. Ada buku teks, gunakan buku teks. Ada buku yang di photostat, gunakan buku yang photostat. Tak payah nak tunggu ada buku rujukan dah lengkap baru nak buat study group, nak buat study dan sebagainya. Mulakan apa yang kita mampu. Oh, ini susah ni. Bab ni susah. Nantilah. Oh, susah, tak payah baca. Buka, cari yang senang. Mulakan dengan apa yang kita mampu. Mulakan dengan hal yang kecil-kecil. Oh, aku kalau tak ada kawan ni, tak boleh nak buat study group. Bacalah sikit-sikit. Mulakan dengan diri sendiri. Bila nak mula, mulakan sekarang. Tu dia. Jadi pelajar-pelajar sekalian, soalan yang last saya ingat bagaimana nak mengimbangkan antara belajar dengan komuniti. Pelajar-pelajar sekalian ingat, core kita adalah belajar, tapi dalam pada masa yang sama, kita tak boleh nak tinggalkan program-program tentang co-curriculum kita dan sebagainya, kerana mata merit itu sendiri dapat membantu kita untuk pergi dengan lebih jauh, terutamanya apabila lepas ni kamu nak masuk kerja. Saya nak kongsikan kepada anda, sementara kamu berada di rumah ini, kan, mungkin sekarang ini tengah bercuti ke, ataupun mungkin tengah study week ke, ataupun dan sebagainya lah, kan, kamu gunakanlah masa apa yang ada, selain daripada tengok Disney Plus Hotstar, selain pada tengok View, selain pada tengok Netflix, selain pada tengok Cintaku 100 Darjah dan sebagainya, kan. Tolong belajar satu benda baru yang boleh menaikkan diri kamu di pandangan mata orang lain. Pelajar-pelajar sekalian, saya nak kongsi, saya sentuh sikit je. Ya betul, kamu baru tahun 1, ada beberapa tahun lagi yang akan kamu tempuhi. Tetapi sebelum kamu grad nanti, pastikan kamu menguasai beberapa perkara. Antaranya mungkin Photoshop, antaranya lagi ialah Word, kamu kena tahu. Apa lagi? Microsoft Office lah, kamu kena tahu. Kena tahu buat video, kena tahu buat apa-apa sahaja kemahiran-kemahiran, soft skill yang kamu rasa kamu perlu ada. Sebab soft skill inilah yang akan membantu kamu, yang akan meningkatkan harga diri kamu di mata orang lain berbanding dengan kawan-kawan kamu. Katakan kami 3 orang pergi interview. Kamulah 3 orang pergi. Muiz tadi ada pembaca doa Muiz, Najmi dengan Ashikin pergi interview. Jumpa dengan saya. Saya tanya Ashikin, kamu pandai Word tak? Bolehlah sikit-sikit. Okey. Najmi, kamu pandai Photoshop tak? Saya sangat mahir. Tengok portfolio saya. Ini saya buat, kata. Okey, Muiz, kamu buat apa? Saya boleh buat orang kata live. Nampak tak? Saya sebagai seorang majikan, saya akan cari siapa yang akan boleh memberi manfaat kepada syarikat, kepada tempat kerja kita lebih daripada apa yang kita nak. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Jadi, walau bila kamu dah ada dekat SEM 2 ni, tahun 1 ini, sementara nak habis lagi ni, tolong belajar sesuatu untuk meningkatkan soft skill kamu, tambah ilmu baru kepada kamu supaya kamu dilihat tinggi di mata masyarakat berbanding dengan orang lain. Tak boleh lagi, ini sekarang ni bukan zaman, aku nak baca buku. Aku tak ada masa. Minta maaf ya. Hari ni saya nak baca buku. Minta maaf, saya nak baca buku. Minta maaf. No. Zaman sekarang, selain pada akademik, soft skill kita kena tajamkan. Ingat pelajar-pelajar sekalian, Ashikin, kelas kamu ni dekat fakulti mana? Bahasa dan utama ada, daripada Quran Sunnah ada, campur. Ya. Okay. Maksud campur lah. Okey. Orang Quran Sunnah mesti biasa pergi FKP kan. Dekat FKP ada radio. Ada stesen radio. Saya, walaupun umur saya dah 30 lebih waktu tu, saya pergi temu uji bakat untuk menjadi DJ radio. Umur 30 lebih, pergi uji bakat. Berjaya tak? Of course lah berjaya. Abdul Muiz Rusli kot. Dia punya belagak kan. Nampak tak belajar-belajar sekalian? SEM 2, saya dekat USIM, dekat FKP. Saya ada slot dengan, saya tak ingat nama kawan saya. Bukan saya utama lah. Yang orang utama mesti pandai main tune-tune semua benda tu. Saya tak pandai. Kan? Nampak tak? Saya dengan siapa saya tak ingat lah namanya. Saya berdua.
Oh DJ. Walaupun orang luar tak dengar, walaupun bukan radio orang satu Malaysia dengar, tapi FKP dengar, orang yang berpeleseran dekat bawah tu kan. Selepas pergi makan, duduk-duduk kan, kat bawah tu. Dengar apa yang kami sampaikan. Gitu. Nampak tak? Saya yang tua ni, umur 30 lebih ni, pada waktu itu 2013, 2014 pun masih lagi pergi uji bakat radio, pencarian DJ radio. Sebab apa? Sebab saya nak cari pengalaman. Saya nak cari pengalaman. Siapa sangka pengalaman itu saya gunakan untuk saya di YouTube saya. Nampak dalam pekerjaan saya. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Nampak tak? Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Kan? Nak kata saya sampai ada slot sendiri dekat radio Asyik FM. Ingat semua tu datang bergolek ke? Tak. Bukan datang bergolek. Semua itu Allah. Yalah, rezeki Allah nak bagi. Kan? Rezeki Allah nak bagi. Tapi dalam pada masa yang sama, bakat tu yang kita timba sewaktu dekat mana? Kat USIM dulu. Di pelajar-pelajar sekalian, sementara yang ada ni, gunakan ruang dan peluang yang ada untuk kamu apa? Betul ya kan? Untuk kamu tambah soft skill kamu, tingkatkan kemahiran kamu, tingkatkan kemampuan kamu, tingkatkan harga diri kamu di pandangan orang lain. Apa sahaja. Pandai komputer, buat komputer. Pandai guna StreamYard, buat StreamYard. Dan sebagainya. Kalau nak belajar, tanya saya. Kan? Si Najmi tahu nombor telefon saya. Tanya je saya. Kalau nak saya jadi tetamu jemputan kamu untuk episod pertama pun boleh, tak ada masalah. Itu free of charge. Tapi dalam setengah jam lah. Jangan minta sampai, boleh tak infakkan masa tuan selama 18 jam? Siapa nak? Kan? Okey, baik. Saya kira setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi menonton bersama-sama dengan saya pada hari ini. Rasanya tak ada apa lagi kot yang saya nak sampaikan. Apa lagi Ada apa soalan tak? Tak ada soalan? Nampak semua macam faham je kan? Alhamdulillah lah tak ada soalan. Nampak bagus lah tu. Penyampaian saya hebat. Kan? Dia punya ni. Okey, saya serahkan kembali kepada Syiki. Masya Allah, mantap sekali perkongsian panel kita pada malam ni. Saya rasa bukan sahaja saya yang tak sempat menguap, malah rakan-rakan yang lain juga, betul tak? Menguap tak sempat? Korek hidung sempat kan? Tak juga. Nak minum air pun tak sempat. Fokus. Terima kasih diucapkan kepada panel atas penjelasan yang memberi idea dan gambaran yang sangat jelas kepada kami sebagai mahasiswa. Bukan sahaja untuk mencapai objektif program ini semata-mata, malah melengkapi dalam aspek kehidupan juga. Baiklah, kita beralih ke sesi seterusnya iaitu sesi soal-jawab. Perhatian kepada para hadirin sekalian, sebarang persoalan boleh diajukan di ruangan komen ataupun bertanya secara terus kepada panel kita. Tak payah soal lah, dah malam. Tak banyak jawab soalan. Rasanya. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Siapa itu? Aisyah. Aisyah, silakan. Aisyah Parmi. Saya nak kenal tanya. saya ke? Kenal saya? Malam ni baru kenal. Teruskan. Saya nak tanya, apa pandangan Tuan tentang kesan COVID-19 ni kepada keagrapan dan silaturahim di kalangan masyarakat sekarang? Dan adakah kesan COVID-19 ni boleh menjejaskan hubungan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Nak saya pandang ke? Okey, baik. Terima kasih soalannya.
sebenarnya dia tak jadi masalah pun. Selagi mana adanya internet, selagi itu, terutamanya ahli keluarga kan. Memang betul kita dah lama tak jumpa ahli keluarga kan. Tapi kamu taklah, kamu memang kat rumah kan, tapi dengan saudara mara, atuk nenek, pakcik makcik dan sebagainya. Selagi mana kita ada internet, selagi itu kita boleh menyambungkan silaturahim antara kita dengan orang lain. Selagi mana kita ada internet, ingat tu, selagi mana kita ada internet, kita boleh, memang tak sama, tapi nak buat macam mana, itu saja peluang dan ruang yang kita ada. Nak berjumpa walaupun jiran sebelah boleh, tapi kita kena ingat berapa banyak kluster raya antara mereka yang terlibat ialah mereka yang duduk berjiran dengan mak ayah kan. Yalah betul lah, dah duduk rumah sebelah, takkan tak pergi melawat mak ayah. Tapi siapa sangka kan yang duduk berjiran itu menyebabkan kluster raya sehingga meragut nyawa mak, adik dan sebagainya. Jadi kita gunakan segala teknologi yang ada ini untuk merapatkan silaturahim kan. Cadangkan dekat keluarga kamu. Dalam grup keluarga, atuk nenek, pakcik makcik, saudara mara kamu yang ada dalam grup tu, cakap tiap-tiap minggu, tiap 2 minggu kita buat usrah. Usrahnya bukannya susah. Jumaat, malam Jumaat katakan. Kita ambil masa untuk baca surah Waqiah ataupun surah Al-Mulk. Ambil yang pendek-pendek. Nak baca surah Al-Kahfi tu mungkin panjang kan, mengambil masa yang lama. Nak baca Al-Kahfi baca sendiri. Ambil masa sekejap, buka apa-apa kitab ataupun apa-apa buku agama, buat perkongsian dengan orang, dengan saudara mara kamu. Nampak dalam pada masa yang sama kamu akan menghubungkan silaturahim antara kamu dan saudara mara kamu juga. Dan dari sudut global lah kan, terutamanya sebagai rakyat Malaysia. Kita betul. Sekarang ini dengan situasi yang ada sekarang ni kita lihat sebenarnya apa orang kata, media sosial ini di setengah medium lah kita tengok berapa banyak benda-benda toksik yang ada. Contohnya kata-kata kesat, maki hamun dan sebagainya. Jadi pandai-pandailah kita pilih. Sebab saya tanya dengan kawan saya, kau tak terasa ke dekat media sosial ni bla 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 bla, kata. Aku tak ada apa-apa, aku okey je. Macam mana kau okey? Dalam ni aku tak pernah like Facebook tu. Aku tak pernah masuk ni, aku tak pernah masuk grup tu, aku tak pernah masuk tu. Dia hanya berada di sekitar kawan dia saja. Tapi dalam pada masa yang sama dia masih lagi mengetahui tentang apa? Tentang isu-isu semasa dan sebagainya. Kita sendirilah yang perlu gunakan. Kita perlu gunakan kemahiran yang kita ada, ajak orang lain, kita menulis benda-benda yang baik di Facebook, tulis benda-benda yang baik di Twitter dan sebagainya. Kan? Mengajak orang untuk kembali bersatu padu balik, terutamanya masyarakat kita ni. Harap menjawab soalan lah. Okey, ada lagi? Okey, saya buka lagi ruang persoalan. Anda ada yang nak bertanya? Jangan jadikan COVID ini sebagai satu alasan. Sebab kita tak tahu sampai bila kita akan berhadapan dengan benda ni. Kan, katakan COVID ni lagi 2-3 tahun masih ada. Takkan kita nak gunakan alasan COVID. Takkan kita masih lagi nak guna istilah norma baru. Padahal dah 4-5 tahun. Itu bukan norma baru dah. Itu sudah menjadi kebiasaan. Dah menjadi keperluan untuk kita hadap benda tu. Jadi kitalah yang berada dalam kelompok ini, kita perlu keluar daripada kelaziman biasa. Kan? Dulu aku macam ni. Itu dulu punya cerita. Dulu tak ada COVID. Sekarang ini dah ada COVID. Kita sesuaikan diri kita dengan benda-benda yang macam ni lah. Dengan suasana baru. Kita kena hadap benda ni. Kita kena buat juga benda ni supaya kita dapat bersama-sama dengan orang yang berada di luar sana. Walaupun pandemik ini masih melanda negara ataupun dunia. Okay. Ada lagi? Tuan, sedikit pertanyaan tuan. Tanya dekat WhatsApp tak boleh ke? Boleh WhatsApp. Sila. Okey tuan, seperti yang kita sedia maklum baru-baru ni kan isu tentang Palestin yang kena attack dengan Israel kan. Yang isu baru-baru ni yang kecoh dekat Twitter lah, dekat setiap platform media sosial. Okey, ramai netizen yang mengecam tindakan tersebut dengan mengeluarkan kata-kata yang kesat ataupun senang cakap sampai mengeluarkan yang hashtag Israel koyak tu
Tuan. Yang hashtag Israel koyak tu. Okey. Pertanyaan saya pada pendapat Tuan, adakah dengan kita satu Malaysia ni bergabung untuk mengecam tindakan Israel itu merupakan semangat untuk kita membangkitkan ataupun semangat untuk kita menyatu padukan komuniti kita supaya dapat menjadikan satu negara yang ataupun untuk mencapailah hasrat untuk mensejahterakan komuniti ni. Okey, terima kasih. Saya suka untuk cakap satu benda ni. Bila dalam keadaan kita marah, kita akan keluarkan kata-kata yang kesat. Contohnya macam kita mencarut lah. Israel ni, ni bla bla bla, kita mencarut. Walaupun kita dalam keadaan marah, orang kata apa, matlamat tidak menghalalkan cara sebenarnya. Kan? Adakah dengan kita mencarut kepada Israel tu, kan? Adakah kerana kita mencarut kepada Israel itu kita akan beroleh pahala? Tidak. Tapi dalam pada masa yang sama, kita mencarut itu sudah satu perbuatan dosa. Kan? Kalau nak kutuk Israel tu, kutuklah benda yang orang kata apa, kutuk, tapi bukanlah dengan perkataan carut kan, FUCK kan, kemudian babi, kita sebut benda-benda macam tu kan. Sebab saya sebutlah, matlamat tidak menghalalkan cara. Adakah bila kita katakan, minta maaf kita kata fuck you Israel, adakah kita akan beroleh pahala? Tidak. Kita masih lagi mencarut. Dalam pada masa mencarut itu datangkan dosa. Kan, nak kutuk Israel, silakan kutuk dan sebagainya. Okey. Betul lah. Isu Palestin ini orang kata menyatu padukan, tak kira apa pandangan politik, bangsa, agama dan sebagainya, semua bersatu mengutuk Israel. Tetapi bagi saya isu itu adalah isu berkala. Contoh, selama 14 hari, berapa belas hari kan Palestin diserang. Time tu semangat intifada kita melonjak-lonjak. Habis daripada itu, bila dah gencatan senjata, masing-masing macam mana? Masing-masing akan bawa diri masing-masing. Dia akan lagi nafsi-nafsi, kemudian kita akan kembali mengutuk sesama sendiri, kan, kita maki hamun sama sendiri dekat Facebook, dekat IG dan sebagainya. Otak kau, apa orang kata, sakai dan macam-macam lagi, kita kutuk orang lain. Hakikatnya benda yang sama. Kita orang kata apa kita perlu ada satu, takkanlah kita nak tunggu isu baru baru kita bersatu. Ada isu je bersatu. Contoh macam Israel kata, dia sedang meninjau Malaysia. Pada waktu itu kita lihat apa? Indonesia backup Malaysia. Sebelum nak kacau Malaysia, langkah mayat Indonesia dahulu. Hanya kami sahaja Indonesia yang boleh kacau adik kami Malaysia. Kan. Waktu itu aja kita bergabung. Lepas habis isu Palestin, masing-masing lagi Indonesia claim, suka claim kan. Indonesia pula maling sia. Sampai bila benda tu nak berlaku? Ya betul. Isu Palestin itu mungkin menjadi satu titik tolak untuk kita bangkit dan bersatu padu. Tetapi pastikan habis sahaja isu Palestin, semangat intifada, semangat bersatu padu itu tetap wujud. Bukan hanya sekadar orang kata waktu-waktu tertentu sahaja. Okey. Harap boleh terimalah. Saya pun tak tahu apa saya cakap. Woi, ini dah lebih setengah jam ni. Ni ada mak yang suruh panggil tidur ni. Okey, kalau tak ada apa-apa boleh tutup kot. Syikin. Cepat aja suruh orang tutup kan. Malas nak jawab soalan tu. Okey, kalau tak ada apa-apa, satu saja ucapan akhir saya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Abdul Muiz Rosli dan MGKK Sabak Bernam. Minta maaf, Ashikin tiba-tiba ada masalah lain. Tadi kata tak sempat Ashikin. Sampai hati Ashikin tinggalkan saya tanpa kabar berita. Aduh. Terima kasih kepada panel yang sudi menjawab persoalan daripada peserta sebentar tadi. Baiklah, dengan kemeriahan sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Diminta semua peserta untuk membuka kamera bagi sesi fotografi bersama panel kita pada malam ini. Boleh ya kita ambil gambar?
Okey, Nurul Farhan boleh Ainul, sekarang ni nampak Ainul spotlight. spotlight Sekejap. Okey ke? Kita still nampak Ainul sekejap. Alright, okay. Page pertama 1, 2, 3. Okay. Sekejap untuk page kedua. Okay, page kedua. 1, 2, 3. Okay. Selesai. Okey. Oleh itu, sampai di sini saja program berbicara Komuniti Sejahtera Aspirasi Negara. Saya bagi pihak penganjur ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Abdul Muiz yang sudi meluangkan masa dan juga menjelaskan kepada kami sebagai mahasiswa betapa pentingnya semangat berkomuniti terhadap sesebuah negara. Marilah kita bersama-sama mengambil iktibar dan manfaat dengan perkongsian itu tadi. Sebelum berundur, saya mewakili pihak penganjur dan ahli jawatankuasa memohon maaf seandainya terdapat kesilapan dan kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Diminta peserta untuk masih kekal di dalam ruangan Zoom ini untuk pertandingan kuis dan kepada Tuan jika berkelapangan boleh juga turut serta pertandingan kuis ini. Nabila. Okay. Alhamdulillah, kuis untuk program kita malam ni telah selesai. Sekarang tibalah masa untuk kita umumkan pemenang. Semua dah ready ke? Agak-agak dapat nombor berapa lepas jawab tadi? Sekejap ya. Okey, dah selesai ke? Dah selesai dah untuk kuis tu, Doktor. Nak umumkan pemenang. Okey. Untuk tempat pertama, jatuh kepada Aiman. Itu 9,721 poin. Tempat yang kedua pula jatuh kepada Am. Itu 8,833 poin. Tahniah. Dan tempat ketiga jatuh kepada Mira. Itu 8,438 poin. Dan peserta-peserta yang sagu hati, saya akan PM semua pemenang untuk diberikan hadiah. Tahniah diucapkan untuk ke-7 pemenang tersebut. Seterusnya, saya akan menyerahkan majlis kepada AJK Fotografi untuk umumkan pemenang pertandingan fotografi yang telah diadakan. Terima kasih kepada Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Fikri Hidayat bin Ahmad Sabri dari AJK Fotografi telah mengadakan pertandingan fotografi yang berlangsung pada 21 hari bulan sehingga 31 hari bulan Mei dan bertemakan komuniti sejahtera alam. Kami telah memilih pemenang dan kami akan mengumumkan pemenangnya. Tanya kepada semua pemenang. Jadi saya akan serahkan semula kepada majlis ini pada moderator kita. Okey, baiklah. Dengan berakhirnya sesi pengumuman pertandingan fotografi itu, jadi maka berakhirlah sesi berbicara kita pada malam ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak yang telah menjayakan dan menyertai program ini. Majlis disudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.